Kalau adik tahu, jika adik pernah mengalami masalah kemurungan ni ataupun rakan terdekat pernah mengalami masalah depression ni, tahu tak dekat mana nak dapatkan bantuan? Pertama sekali ibu bapa, yang kedua kawan-kawan yang terdekat, dan yang ketiga perkhidmatan kaunseling. Okey, terima kasih. Hari ini saya akan meneramah seorang pelajar tentang isu kemurungan. Adik tahu tak apa itu masalah kemurungan? Tahu? Pernah tak kawan-kawan kat sekolah yang ada menghadapi masalah kemurungan? Ada? Adik tahu tak bagaimana cara kawan-kawan tersebut mengatasi masalah kemurungan tu? Melalui kawan sekeliling ke, cikgu-cikgu ke, ataupun macam senior yang kat sekolah tu ke. Hasil daripada perbincangan, kami bersetuju memilih isu kemurungan sebagai kajian kumpulan serta agihan tugasan dibuat. Jadi, untuk mendalami isu semasa mengenai kemurungan, kami telah mengkaji dan membahagikan kepada beberapa subtopik iaitu maklumat dan fakta, kesan daripada isu, penyelesaian atau solusi isu serta kesimpulan. Kami juga telah memilih satu video mengenai pengalaman penghidap kemurungan bernama Luqman Hakim daripada YouTube sebagai rujukan kami. Luqman Hakim, berumur 27 tahun dan saya salah seorang pengidap penyakit mental. Saya mula mendapatkan rawatan ni sejak 2019, iaitu pada awal. So pada masa yang tersebut saya terasa tertekan ataupun saya tidak dapat membiasakan keadaan persekitaran di situasi di tempat yang tersebut. Saya merasa tidak dihargai ataupun pelbagainya lah. Faktor lain mungkin saya rasa saya tidak pandai komunikasi dengan orang lain. Okey, seperti mana agihan tugasan yang diberi, saya bertanggungjawab dalam mencari fakta mengenai kemurungan. Seperti apa itu kemurungan, bagaimana statistik kemurungan, apa punca-punca dan simptom-simptom kemurungan. Okay, saya mendapatkan fakta kemurungan melalui pencarian di laman web rasmi myhealth.gov.my dan moh.gov.my. Hasil daripada dua laman web rasmi mengenai kemurungan, saya membuat kesimpulan data bagi penghasilan poster. Selain itu, fakta kemurungan juga saya peroleh melalui perbualan di WhatsApp bersama Dr. Nabila. Dr. Nabila bekerja di Hospital Besar Melaka. Okay, apa antara soalan yang saya kemukakan kepada Dr. Nabila antaranya ialah bagaimana jika seseorang itu mengalami kemurungan, apa maksud kemurungan, bagaimana kemurungan dirawat apabila seseorang itu mendapat kemurungan lah. Okay, cabaran yang dihadapi semasa mendapatkan info ialah kekangan masa untuk berurusan dengan Dr. Nabila tu sendiri. Saya cuba dapatkan temujanji untuk berjumpa untuk interview Dr. Nabila, tapi tidak dapat disebabkan oleh kesuntukan masa dan juga masa Dr. Nabila yang tidak sesuai lah. So pencarian maklumat itu cuma melalui WhatsApp saja. Dr. Nabila pula termula dengan pandemik COVID-19 ni, serta waktu kerja Dr. Nabila yang tidak tetap. Jadi soalan untuk mendapatkan, selain daripada untuk mendapatkan info, saya memilih untuk perbualan secara WhatsApp. Temu bual bersama Encik Hazali, seorang pemegang kad OKU berusia 34 tahun, turut dilakukan. Antara cabaran dalam berkomunikasi dengan seorang pesakit OKU ialah kesukaran kita untuk memahami bahasa yang disampaikan. Stres, rasa kemurungan ke, mesti ada kan? Sebagai pekerja normal pun ada rasa stres tu. Macam mana cik kawal emosi cik tu? Kalau anak-anak tu memang ada. Cuma
Macam mana Cik Azali mengatasi masalah kemurungan tu, stres tu? Maksudnya dengan Cik balik kerja tu, Cik bercerita ke? Kalau nak tahu masalah tu, tenang je. Tolak je. Tolak. Masuk dah. Maksudnya bagi Cik Azali tak perlu dipikirkan sangat lah. Ya solat katanya, solat berdoa. Solat. Sebab sepanjang dia kerja pun dia balik rumah dia tak pernah cerita yang dia kerja susah ni macam keadaan. Berdasarkan kepada pecahan tugasan yang diberikan kepada saya bertanggungjawab untuk pengumpulan data-data tentang kesan-kesan kemurungan terhadap individu dan keluarga. Dalam proses pengumpulan data dilakukan, saya telah mendapatkan maklumat melalui sumber daripada internet dan kaedah temu bual. Saya telah menemu bual seorang OKU iaitu Encik Kidir bin Abu Kasim berumur 56 tahun. Encik Kidir menjadi OKU disebabkan oleh penyakit kencing manis yang dihidapi oleh beliau dan oleh kerana penyakitnya memberi kesan kepada kakinya yang semakin hitam dan bengkak, maka doktor menasihatkannya untuk memotong sebelah kakinya itu. Daripada seorang individu yang cukup sifat dan secara tiba-tiba pada tahun 2019 diberitakan sebelah kakinya akan dipotong, ia telah memberi tamparan yang hebat kepada Encik Kidir. Encik Kidir memaklumkan beliau mengalami kemurungan selama 2 bulan. Sepanjang di dalam tempoh kemurungan itu, beliau berada di dalam keadaan kesedihan yang berpanjangan selama 2 bulan. Beliau juga selalu duduk termenung dan jarang bercakap dengan keluarga, dan apabila bercakap dengan keluarga, ia tidak seceria seperti dahulu. Beliau memaklumkan sokongan daripada keluarga dan jiran-jiran banyak membantu beliau untuk keluar daripada fasa kemurungannya. Cabaran yang dihadapi oleh saya dalam pengumpulan data ini adalah untuk mencari individu yang pernah mengalami masalah kemurungan untuk tampil berkongsi kisah mereka. Tidak ramai individu yang sudi berkongsi pengalaman sedih di dalam hidup mereka. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan Encik Kidir yang merupakan kenalan adik saya dan beliau sudi berkongsi tentang kisah dan pengalamannya sewaktu berada di dalam fasa kemurungan dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bertanggungjawab dalam mencari maklumat berkaitan penyelesaian isu kemurungan mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. Terdapat beberapa proses, di antaranya adalah yang pertama sekali saya mencari maklumat tentang penyelesaian isu kemurungan di laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu di www.moh.gov.my. Yang kedua, mencari maklumat berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan di laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia di www.moi.gov.my. Dan proses yang ketiga adalah mengaitkan isu penyelesaian isu kemurungan mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan dan juga rukun negara. Proses yang keempat adalah saya menjalankan beberapa sesi temu bual. Yang pertama adalah secara rawak dan yang kedua bersama dengan cikgu bahagian unit bimbingan dan kaunseling. Untuk temu bual secara rawak bersama orang awam, saya hanya bertanyakan pandangan beliau. Dan yang kedua, bersama dengan cikgu, bagaimanapun terdapat cabaran di mana sesi temu bual itu tidak dapat dijalankan dan terpaksa dibatalkan kerana anak cikgu Syamsul Anwar bin Ahmad Kasih telah mengalami kemalangan. Jadi saya terpaksa menukar rancangan dan mencari 2 orang lagi cikgu bahagian unit bimbingan dan kaunseling. Cikgu tersebut adalah Cikgu Muzammil Abdullah yang merupakan kaunselor berdaftar di Jabatan Unit Bimbingan dan Kaunseling Hal Ehwal Pembangunan Pelajar di MRSM Kuantan, dan juga Cikgu Rafiz bin Muhammad Saleh yang merupakan Cikgu Bahagian Bimbingan dan Kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kota Tinggi. Sesi temu bual adalah bersama dengan Cikgu Muzammil Abdullah adalah menerusi WhatsApp. Saya
memberi soalan menerusi WhatsApp dan beliau membalasnya dengan menggunakan voice note. Bagaimanapun sesi temu bual itu berjalan dengan lancarlah sebab saya telah mendapat maklumat yang jelas mengenai kemurungan yang pengalaman beliau menghadapi pelajar yang mengalami kemurungan di sekolah berasrama penuh MRSM Kuantan. Dengan Cikgu Rafiz bin Muhammad Saleh pula, saya menjalankan temu bual menerusi Google Meet. Saya tertarik dengan inisiatif beliau untuk handle pelajar yang mengalami isu kemurungan dengan satu projek yang dinamakan Soul Remedy Garden. Bagaimanapun nama itu telah diberikan nafas baru yang diberikan nama Oasis of Serenity. Alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan walaupun terdapat beberapa cabaran.